Mohon respon tuan-tuan dan puan. Suara saya boleh dengar? Boleh Ustaz. Nota nampak? Nota nampak tak? Nampak. Ustaz. Okey. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Kita nak mula dah. Alright. Ada buku tak? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati, dikasihi oleh Allah, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah dengan kita memperbanyakkan amal soleh kita. Di antara salah satu amal soleh kita adalah dengan kita mengisi nikmat waktu lapang kita dengan kita berada pada majlis ilmu walaupun di atas talian. Kemudian kita melafazkan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana Allah SWT memberikan kita kesempatan sekali lagi kita bertemu pada hari Sabtu jam 10.30 pagi ini untuk kita mempelajari beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang bertemakan kepada amal-amal yang boleh membawa kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang sudah memiliki buku 62 amalan pembuka pintu syurga boleh rujuk di dalam buku yang tuan-tuan dan puan-puan miliki. Kita akan sambung pada pagi ini adalah amal yang ke-23. Sesiapa yang ada buku, amalan 23 terletak pada muka surat nombor 62. Siapa yang belum lagi memiliki buku, bolehlah merujuk kepada nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada perbezaan maklumat dalam nota dengan buku, cuma ada beza pada beberapa hadis sahaja. Jadi sesiapa yang ada buku juga diminta untuk mencatat beberapa maklumat tambahan yang tidak ada di dalam buku. Jadi siapa yang nak buku nanti boleh maklum kepada saya untuk penghantaran segera, sebab buku hanya tinggal lagi berbaki kepada saya ada dalam 20 lebih naskah saja. Jadi boleh dapatkan, insya-Allah kita sama-sama mencari manfaat. Baik, kita terus kepada amal ke-23 seperti yang dipaparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Amal 23 ini yang boleh bawa kita masuk ke dalam syurga Allah adalah amal yang berkaitan dengan menjaga, memelihara anak-anak yatim. Menjaga, memelihara anak-anak yatim, kita semua sedia maklum tentang kelebihan amal yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam buku ini, penulis telah mengemukakan ada 4 hadis berkaitan dengan kelebihan menjaga, mengurusi anak-anak yatim. Tapi di nota ini saya hanya kemukakan 3 saja hadis
daripada 4 hadis yang ada di dalam buku. Jadi kita baca kepada hadis yang pertama. Okey, kita tengok hadis pertama. Okey. Hadis pertama yang berkaitan dengan kelebihan jika kita menjaga, menguruskan anak-anak yatim ini. Yang hadis pertama ini datangnya daripada sahabat yang bernama Sahlun bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maknanya ini adalah hadis Nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ana. Ana ni maknanya saya. Dalam ni saya terjemah akulah. Nabi kata ana, Nabi kata aku, wa kafilul yatimi, dan orang yang mengurus, yang memelihara, yang menjaga anak yatim. Di mana kata Nabi? Fil jannah, di syurga. Inilah dalil yang menunjukkan bahawa orang yang menjaga anak yatim, dia boleh masuk ke dalam syurga. Bersama siapa? Bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis tu kata, ana, aku, kata Rasulullah, dan orang yang menjaga anak yatim di syurga nanti, hakaza. Nabi kata seperti ini. Nabi kata seperti ini. Seperti ini tu Nabi buat apa? Kalau kita baca hadis Nabi, wa asyara bi'usbu'aihi sababah. Okey, Nabi mengisyaratkan seperti ini ni, maknanya Nabi mengisyaratkan dengan 2 jarinya. Maknanya Nabi nak kata orang yang masuk syurga ni bersama dengan Nabi nanti seperti 2 jari. Jari apa? Pertama, Nabi menunjukkan jari sababah dengan jari wal wusta wa farraja bainahuma. Okey, dalam hadis as-sababah ni apa? Al-wusta ni jari apa? Okey, tengok gambar. Saya nak paparkan gambar pada tuan-tuan dan puan-puan ni. Jom kita belajar nama-nama jari dari bahasa Arab. Okey, cuba tengok 5 jari tu kan. Okey, kalau ibu jari dia panggil ibhamun. Nampak? Kalau jari kelingking, jari kelingking dia panggil hinsarun. Kalau jari manis dia panggil binsarun. Tapi kalau jari hantu, saya pun tak tahu kenapa namanya jari hantu, tapi kat sini jari tengah lah. Nabi panggil wusta. Kita sebut wusta. Kalau jari telunjuk dia panggil sababah. Sababah. Okey, Nabi dia menggunakan jarinya mengisyaratkan dia dengan penjaga anak yatim seperti 2 jari. Nabi tunjuk 2 jari yang mana? Kalau kita baca hadis tadi, Nabi menunjukkan dengan jari apa? As-sababah wal wusta. Jari mana? Jari telunjuk dengan jari hantu, dengan jari tengah. Jari tengah lah kot lebih baik namanya, jari tengah. Saya pun tak faham mana dapat jari hantu. Ni dia panggil jari tengah, Arab dia panggil wusta. Jadi tadi Nabi menunjukkan dia dengan anak yatim ni seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Maknanya dekat tak jari telunjuk dengan jari tengah? Maknanya dekat lah. Antara Nabi dengan penjaga anak yatim nanti masuk syurga, antara jari telunjuk dengan jari hantu, dengan jari tengah lah. Nabi kata sababah dengan wusta. Okey, lepas tu Nabi buat apa? Wa farraja bainahuma, Nabi merenggankan sedikit antara kedua jari tu. Maksudnya Nabi mengisyaratkan rapat lah. Nabi mengisyaratkan rapat, lepas tu Nabi renggang-renggangkan. Nak menunjukkan Nabi tak cakap antara jari telunjuk dengan ibu jari, jauh. Nabi tak tunjukkan jari telunjuk dengan jari binsar, jari manis, tak. Tapi Nabi kata, aku dengan penjaga anak yatim ini seperti jari telunjuk dengan jari tengah berada di dalam syurga. Itu kelebihan dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, itu hadis yang jelas-jelas Nabi menunjukkan. Bukan sekadar dapat masuk syurga, tapi duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diumpamakan seperti jari tengah dengan jari telunjuk. Okey, kita baca hadis kedua. Hadis kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kafilul yatimi, Nabi kata pengurus anak yatim, penjaga kepada anak yatim. Kafilul yatimu lahu, penjaga anak yatim tersebut, lahu tu maksudnya merujuk kepada penjaga anak yatim yang menjaga anak yatim itu keluarga dia ke, au li ghairihi, atau bukan keluarga dia tapi orang lain, ana wa huwa kahataini fil jannah, maka aku dengan dirinya tu siapa? Diri yang menjaga anak yatim tadi. Sama ada yang menjaga anak yatim itu dia mempunyai hubungan tali kerabat dengan anak yatim tersebut, ataupun dia tiada hubungan darah daging pun dengan anak yatim tersebut, tapi dia jaga juga anak yatim tersebut, maka kata Nabi, maka aku dengan dirinya seperti dua jari ini di syurga. Dua jari itu telah kita sebut hadis yang pertama tadi. Hadis kedua ni kita kena ambil perkataan lahu dengan li ghairihi. Kalau kita tengok perkataan lahu dengan li ghairihi ni, lahu dekat sini dalam hadis ni, dia kalau kita baca pentafsiran dalam pentafsiran para ulama hadis seperti mana Al-Imam Ibnu Athir, dia kata perkataan lahu dekat sini dia merujuk kepada orang yang jaga anak yatim tu adalah anak yatim yang jaga dia tu adalah macam pak saudara dia, makcik dia ke, kakak dia ke, maknanya dia ada hubungan darah daging. Perkataan li ghairihi ni selain daripada keluarga dia. Maksudnya hadis nak bagi tahu kata Nabi, siapa-siapalah yang jaga anak yatim tu, tak kiralah yang jaga anak yatim tu ada hubungan darah daging ke, tak ada hubungan darah daging ke, dia jaga anak yatim, aku dengan dia, kata Nabi, berada dalam syurga seperti dua jari ini. Okey. Kemudian kita kena ambil juga maklum tentang siapa tu dipanggil anak yatim. Anak yatim, kalau menurut Ibnu Athir, maksudnya adalah anak yang bapanya sudah meninggal dunia. Tapi kena tambah lagi, sehingga dia baligh. Anak yatim jika kematian bapa dan dia masih lagi berada dalam usia belum baligh. Kalau dah baligh, walaupun bapanya tak ada, dia tak termasuk anak yatim. Kalau tidak, ramai orang jadi anak yatim. Kita pun ada yang jadi anak yatim. Sebab apa? Sebab bapa dah meninggal. Kalau pegang hanya pada definisi bapa yang meninggal, anak yatim, ramai jadi anak yatim. Tapi bapa yang meninggal dan dia masih belum sampai kepada umur baligh, maka ia dipanggil sebagai anak yatim. Okey. Apa makna penjaga anak yatim? Penjaga anak yatim ni dia menguruskan keperluan dia, memberi nafkah, mendidik anak yatim, dia termasuk di dalam hadis ini. Baik, kita lanjutkan dengan hadis yang ketiga. Hadis ketiga ni, okay, dalam buku dia ada 4 hadis. Hadis ketiga tu dia pendek saja hadis tu. Tapi saya tak bawa hadis tu, kita terus ambil hadis yang keempat. Hadis yang keempat, dalam buku pada muka surat nombor 64. Okay, tengok di dalam, tak ada buku, tengok pada nota yang dipaparkan, ada satu cerita benar. Cerita yang sangat menarik tentang penjaga anak yatim ni. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah. Nabi kata, aku adalah orang pertama yang akan dibukakan pintu syurga. Ini kita sudah maklum bahawa Nabi pintu syurga tidak akan dibuka kepada sesiapa pun, melainkan yang pertama mesti dibuka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukinya, lepas tu baru semua orang boleh masuk. Hadis ini Nabi kata, aku adalah orang pertama yang akan dibukakan pintu syurga. Illa annahu ta'ti imra'atun tubadiruni. Namun kata Nabi, tiba-tiba Nabi kata namun ada seorang wanita
datang menyusulku. Perkataan tubadiruni. Kalau kita tengok dalam hadis tu ada perkataan tubadiruni. Apa maksud tubadiruni? Kalau kita baca dalam hadis Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia menterjemahkan tubadiruni. Kalau kita tengok perkataan tubadiruni dalam terjemahan tu, saya tulis datang menyusul kan. Datang menyusul tu maksudnya Nabi sampai dulu, Nabi masuk dulu, baru perempuan dia sampai. Maksud tubadiruni juga boleh membawa makna, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata perkataan tubadiruni tadi boleh juga membawa maksud masuk bersama. Nampak tak perkataan tubadiruni? Tubadiruni ni dia ada dua makna. Sama ada membawa maksud Nabi SAW masuk dulu, baru ada orang masuk kemudian, ataupun bermaksud masuk bersama-sama. Ini adalah ulasan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala alaih. Ketika mana perempuan tu dia sampai. Okay, kalau hadis ni kata lepas Nabi masuk saja, lepas tu terus ada satu perempuan masuk. Lalu Nabi bertanya kepada perempuan tu, fa'aqulu. Aku kata Nabi, aku katakan kepadanya. Maknanya Nabi bertanya, malaki? Nabi tanya, ada apa dengan dirimu? Maksudnya Nabi bertanya juga, waman anti? Nabi tanya, siapa kamu? Nabi tanya, anti ni siapa? Ada apa dengan dirimu? Maksudnya kan, Nabi buka masuk syurga, tiba-tiba ada perempuan datang lepas tu, masuk syurga juga. Lalu Nabi pun bertanya, kau ni siapa? Ada apa dengan dirimu? Maksudnya macam mana boleh masuk syurga dengan cepat macam ni? Kamu ni siapa? Fataqulu, maka kata Nabi SAW, perempuan tu jawab. Dia kata, ana imra'atun. Dia kata, aku ni adalah seorang perempuan qa'adat ala aitamilli. Dia kata, aku adalah wanita yang menguruskan anak-anak yatim. Hadis ni, hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Imam Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib, At-Tarhib wa Targhib, dia kata sanad hadis ini hasan. Maksudnya hadis ini, sanad hadis ini tak bermasalah. Sanad hadis ini hasan. Okey, hadis keempat ni kita dapat apa? Bukti kan? Besar kan? Betapa ganjaran orang yang menjaga anak-anak yatim. Jaga anak-anak yatim. Kalau ada adik-beradik kita, saudara-saudara kita yang mana ada kaum kerabat kita yang dia anak yatim, cepat-cepatlah pergi jaga. Ambillah, bantulah sama-sama supaya nak dapat kelebihan masuk syurga dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak Nabi sebut dengan jari telunjuk, dengan jari tengah? Dan terbukti pada hadis keempat ini ada seorang perempuan yang masa dekat dunia dulu dia menjaga anak yatim, mengurus anak yatim, dia betul-betul dapat masuk syurga sejurus selepas Nabi SAW memasuki syurga. Masya Allah. Nabi kan sendiri anak yatim. Kan besar tau kelebihan. Jadi kalau kita dengar ada ada mana-mana pihak nak minta sumbangan tentang anak yatim, jangan lepaskan peluang. Walaupun kita tak dapat mengurus secara full time, tapi kita bantulah dengan kadar yang mampu. Moga-moga amal itu Allah masukkan kita ke dalam syurga. Kita nak buat amal lain, mungkin kita tak mampu. Betul tak? Tapi moga-moga amal ke-23 ni lah peluang untuk kita masuk syurga dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah sama-sama manfaat. Baik, kita pergi kepada amal yang ke-24. Amal nombor 24, kita terus pergi kepada amal menjaga dan mendidik anak-anak perempuan. Ini berita baik bagi sesiapa yang ada anak-anak perempuan. Berita baik siapa ada anak-anak perempuan. Okey, berita baiknya apa? Lepas tu kan dapat anak perempuan, kan dapat mana-mana anak lelaki dan perempuan pun bersyukurlah pada Allah. Tapi kalau tahu je dia anak perempuan, satu berita tambahan untuk kita kerana anak perempuan ini jalan nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu
wa taala. Okey, dalam buku ini penulis kitab ni dia kemukakan lebih kurang ada 4, 5, 6, 7, ada 7 hadis yang berkaitan dengan menjaga anak-anak perempuan boleh bawa masuk syurga. Ada 7 hadis kesemuanya. Tapi dalam nota ni saya hanya membawa 2 hadis saja. Kerana hadis-hadis yang banyak-banyak yang 7 tu dia sebenarnya lebih kurang sama saja. Lebih kurang sama saja tapi kita ambil pada maklumat yang penting yang kita nak ambil. Okey. Jadi kita pergi kepada amalan nombor 24 ni, kita tengok dalil dalam hadis Nabi SAW tentang menjaga anak-anak perempuan. Okey, kita tengok apa hadis dia. Okey. Hadis yang pertama, dalam buku pun hadis yang pertama, tengok muka surat nombor 65 siapa yang ada buku. Tengok apa sabda Nabi SAW. Hadis yang pertama ni hadis riwayat Muslim. Okay. Yang meriwayatkan hadis ini sahabat yang bernama Anas radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala." Man 'ala. Man 'ala ni maksud apa? Sesiapa yang memelihara. Al maksudnya memelihara, menguruskan, memberi nafkah, memberi pendidikan, kan? Maknanya dia memang uruskan anak seperti hak anak yang perlu diuruskan lah. Man 'ala. Tapi dia jaga siapa? Dia urus siapa? Jariyataini, 2 anak perempuan. Kita baca hadis ini disebut 2 dulu. Sesiapa yang mengurus, menunaikan hak sebagai anak lah, beri pendidikan, menafkahkan makan minum mereka, beri tempat tinggal dan sebagainya, 2 anak perempuan hatta tabalugha. Sampailah 2 anak perempuan itu baligh, jaa yaumal qiyamah. Nanti dia akan datang pada hari kiamat. Ana dalam keadaan aku, kata Nabi, wahwa, dan dia. Dia tu siapa? Dia tu ibu atau bapa yang menjaga kedua anak perempuannya sampai anak tu balik. Maksudnya dia jaga betul-betul anak tu mengikut semua yang Islam wajibkan bagi seorang bapa dan juga seorang ibu kepada anaknya. Nanti di hari akhirat, nanti di hari akhirat, penjaga kepada kedua anak perempuan tadi itu, dia akan datang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi wadamma asabi'ahu, maka Nabi merapatkan kedua-dua jarinya. Kalau sebut jari ni, Nabi selalu menunjukkan dengan jari apa? Nabi selalu menunjukkan dengan jari telunjuk dengan jari tengah. Maknanya penjaga kepada 2 anak perempuan, jaga ikut betul-betul yang Islam kehendaki, maka kelebihan dia akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rapatnya, dekatnya dengan Nabi seperti jari-jari yang Nabi rapatkan. Okey, itu adalah hadis yang pertama. Okey. Dalam hadis yang kedua, dalam nota saya tak nyatakan, tapi saya sebut saja untuk meraihkan siapa yang dah beli buku. Okey, maklumat dia sebenarnya lebih kurang sama saja. Tapi kenapa hadir berulang-ulang nak menunjukkan bahawa betapa besarnya nilai menjaga anak-anak sendiri yang perempuan. Sebab tu hadirnya banyak. Tapi saya tidak terangkan semua sebab hadir ni maksud dia sama saja, membawa makna yang lebih kurang. Sebab tu kita memilih hadis-hadis yang ada maklumat-maklumat yang saling lengkap melengkapi. Kalau siapa baca hadis kedua tapi tak ada nota, tapi saya sebut secara umum, dia sama je macam hadis yang pertama. Cuma hadis kedua ni Nabi menunjukkan isyarat. Nabi mengisyaratkan. Kalau hadis pertama kita baca tadi, Nabi tak buat isyarat. Nabi hanya Nabi merapatkan 2 jari dia. Tapi hadis pertama dia tak sebut pasal syurga. Dia cuma sebut dia dengan penjaga tu di hari akhirat dengan Nabi. Maknanya kalau dengan Nabi, tentu Nabi ke mana? Tentu Nabi ke syurga. Tapi kalau hadis kedua,
Nabi memang menyebut terang-terang Nabi dengan penjaga anak perempuan tadi di dalam syurga. Tu beza dia. Okey. Lepas tu kalau baca hadis yang ketiga dalam buku ni, tapi saya memang kena bacakan. Saya tak sempat nak masuk dalam nota, tapi saya ceritakan. Jadi siapa-siapa yang tiada buku, saya minta tuan-tuan salin. Kalau ada buku, rujuk muka surat nombor 65 dan muka surat nombor 66. Ini satu cerita yang menarik. Satu kisah benar yang pernah berlaku kepada seorang perempuan yang dia jaga dua anak perempuan dia. Ada pada hadis nombor 3 dengan hadis nombor 4 dalam buku. Tapi dalam nota ni saya tak paparkan, jadi saya harap tuan-tuan dan puan tolong dengar baik-baik, catat mana-mana yang perlu, tapi kalau boleh dapatkan buku, dapatkanlah buku sebab senang nak rujuk. Tak susah-susah dan nak salin hadis tu. Kadang-kadang kita dengar lain, salin lain. Itu pun satu isu. Okey, cerita dia macam ni. Saya cerita bagi siapa tak ada buku, dengar baik-baik. Siapa ada buku, tolong rujuk muka surat nombor 66 yang mana cerita dia ada dua hadis cerita yang sama, berkaitan cerita yang sama, yang Aisyah radhiyallahu anha. Kisah Aisyah dia kata macam ni. Dia kata suatu hari ada seorang wanita, dia ni miskin. Dia bawa dua orang anak perempuan dia. Dia bawa dua anak perempuan dia. Anak perempuan dia masa kecil, dia bawa dua anak perempuan dia. Tapi wanita ini di dalam hadis disebutkan wanita ini adalah miskinah. Dia memang seorang yang miskin. Dia bawa ke mana? Perempuan tu bawa dua orang anak perempuan dia tu ke mana? Dia bawa perempuan tu jumpa Aisyah lah. Maknanya pergilah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dia bawa dua anak perempuan dia. Waktu dia pergi ke rumah Aisyah, dia nak buat apa? Dia mintalah sesuatu makanan kepada Aisyah. Agak-agak Aisyah bagi makan apa? Dekat rumah Aisyah, Aisyah kata, masa dia nak minta makanan tu untuk dia bawa dua anak perempuan dia tu, kata Aisyah, dia kata dekat rumah dia tak ada makanan apa-apa melainkan hanya sebiji tamar. Tuan tengok rumah Nabi SAW ada apa tuan-tuan? Ada sebiji tamar. Aisyah kata aku tak ada makanan apa-apa ni, tapi perempuan ni minta makanan. Aisyah kata aku jumpa sebiji tamar. Lalu tamar tu dia buat apa? Dalam satu riwayat, dan dia macam ni, dia ada riwayat, ada riwayat kata sebutir tamar, ada riwayat kata 3 butir tamar. Okay, kita ambil riwayat yang 3 butir tamar dulu. Okey. Wanita ni Aisyah bagilah 3 butir tamar, 3 biji buah tamar lah. Okey. Lepas tu perempuan tadi dapat 3 butir tamar tadi, dia buat apa? Satu tamar dia bagi ke anak perempuan dia yang seorang. Lepas tu satu lagi biji tamar tu dia buat apa? Dia bagi kepada anak perempuan dia yang satu lagi. Okey, so satu lagi untuk siapa? Satu lagi untuk perempuan itulah nak makan. Ketika mana perempuan itu dia nak masukkan, dia nak makan tamar yang hak dia tadi tu dimakan, kedua-dua anak perempuan dia tadi tu minta yang tamar dia punya tadi tu. Apa perempuan tu buat? Dia tak makan lagi, tapi dua anak dia dah makan. Tapi anaknya minta yang satu lagi tu. Agak-agak mak dia buat apa? Apa perempuan tu buat? Aisyah perhatikan kisah perempuan tu. Maka perempuan itu kata Aisyah, dia belah kurma yang satu tadi, yang dia nak makan tadi tu, dia bahagikan kepada kedua-dua anaknya. Faham tak? Dia bagikan kepada kedua-dua anaknya. Maknanya dia tak makan satu tamar tadi. Lepas tu ibu kadang-kadang dia biar anak dia makan dulu. Dia tak makan pun tak apa. Pengorbanan ibu kan. Tapi jangan bimbang. Berita baik untuk ibu-ibu. Kan? Anak dia makan, dia tak makan. Biji tamar tadi. Dalam hadis pertama ni, Aisyah kata apa? Aisyah kata aku takjub. Tengok cerita, tengok perempuan tu. Kan? Sedangkan dia tak makan apa-apa, dia sanggup bagi anak dia makan. Kemudian Aisyah jumpa Rasulullah SAW. Aisyah ceritalah kepada Nabi SAW tentang wanita tadi. Aisyah cerita, maka apa jawapan Rasulullah SAW?
Hadis ni Nabi kata apa? Nabi kata innallaha, sesungguhnya Allah, qad aujabalaha bihal jannah. Allah telah memastikan syurga untuk diri perempuan itu dengan sebab perbuatannya tersebut. Ataupun Nabi kata a'taqaha biha minan nar, ataupun Allah Taala telah jauhkan perempuan ini daripada neraka kerana perbuatan itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey, itu hadis yang itu cerita yang pertama. Cerita kedua sama saja macam kisah perempuan tadi. Cuma hadis yang keempat, cerita kedua dalam buku muka surat 67, dalam cerita tu Aisyah cuma sebut dia jumpa sebiji tamar. Jadi sebenarnya dia macam ada kaitan dengan 3 tamar tadi. Dia cerita yang sebiji tadi tu. Sama juga cerita pada Nabi SAW. Lalu Nabi cakap dengan lafaz yang lain. Kalau yang lafaz cerita pertama tadi tu, Nabi cakap Allah Ta'ala telah pastikan dia akan masuk ke dalam syurga dengan disebabkan pengorbanan dia mendahulukan anaknya makan tadi tu. Tapi dalam cerita yang kedua, pada hadis yang keempat, muka surat 67, Nabi sebut lain sikit. Nabi kata, sesiapa yang mendapat ujian melalui anak-anak perempuan dia, lalu dia buat baik kepada anak perempuan dia, nescaya anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka. Maksudnya dia sama je macam hadis yang pertama yang kita baca tadi. Tapi hadis pertama tadi dia umum. Dia cerita siapa yang menjaga anak dia betul-betul. Maknanya beri makan. Jadi ada cerita benar yang berlaku di depan mata Aisyah sendiri, melihat seorang ibu yang dia sanggup korbankan diri dia, dia tak makan tapi dia bagi 2 anak perempuan dia makan. Maka daripada cerita tadi disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan perempuan ini dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Allah halang dia masuk ke dalam api neraka. Sebab itu, kalau kita ada anak perempuan yang masih lagi belum baligh, kita ada kesempatan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Sabar dengan perangai anak-anak. Kerana anak-anak sabar, tunaikan kewajipan kita sebagai ibu. Apa respon dia, apa dia buat, itu dia dengan Allah. Tapi kita nak ada peluang untuk kita masuk syurga kerana anak-anak perempuan tersebut. Okey, barulah kita masuk hadis yang kelima. Hadis kelima ni ada dipaparkan di Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya buat hadis kelima ni? Sebab kalau kita baca hadis pertama, dia cerita 2 anak perempuan. Tapi kita dapat maklumat mesti dia sampai baligh. Maknanya kalau lepas baligh tu dia dah terkeluar pada kelebihan ini. Dia pada kecil sampai dia baligh. Sebab baligh kan dia dah boleh independen, mungkin dia dah mula dewasa. Jadi hadis disebut 2. Tapi kalau kita baca cerita hadis kedua dan ketiga, macam hadis yang ketiga dan keempat yang cerita Aisyah tadi itu, dia sebut 2 juga. Kan? Mungkin orang bertanya, kalau anaknya seorang macam mana? Kan? Kalau 3 tak apa, sudah pasti masuk 2 kan. Kalau ada anak perempuan 3 tak apalah, sudah pasti termasuk 2. Tapi kalau seorang macam mana? Sebab itu nak tahu yang seorang itu ada pada hadis nombor 5 yang saya paparkan ini. Okay, cuba tengok hadis nombor 5, perhatikan baik-baik. Sabda Nabi SAW. Nabi kata, kita tengok dia punya terjemahan hadis terus ya. Kita tengok Nabi kata apa. Nabi SAW bersabda, sesiapa, Nabi kata, man kunna lahu thalathu banatin. Sesiapa mempunyai 3 orang anak perempuan. Yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna. Okay, dia memberi ketiga-tiga anak perempuan tadi apa dia? Tempat tinggal, menyayangi mereka, menanggung keperluan mereka. Apa dia dapat? Wajabat lahul jannatul battah. Maka pasti dia akan mendapat syurga. Nampak tak? Dia akan dapat syurga. Tapi disebut 3. Lepas tu Jabir sahabat Nabi yang riwayatkan hadis ini, dia kata, ada seorang bertanya kat Rasulullah. Ada seseorang tu dia bertanya kat Rasulullah. Dia kata, fa in kanatis natin,
kalau ada 2 orang anak perempuan, dapat juga tak syurga tu? Maka Nabi kata, wa in kanatis natain. Begitu juga kalau 2 orang anak perempuan. Sebab mula-mula kan Nabi kata 3 orang. Tiba-tiba ada soalan lagi tanya, kalau 2 anak perempuan je, dapat juga tak kelebihan itu? Nabi kata, ya, 2 orang anak perempuan. Lepas tu pula, kata Jabir lagi. Kata Jabir, dia kata, uh, dia kata, fara'a ba'dul qawmi. Dia kata, sebahagian sahabat berpendapat, walaupun Nabi tak sebut, dia kata para sahabat ni dia berpendapat, dia kata, allau qalu lahu, kalaulah mereka tu tanyalah dekat Nabi, kan, wahidatan, kalau seorang anak perempuan, macam mana? Maka para sahabat menyangka, mereka berpendapat, laqala, tentulah baginda sallallahu alaihi wasallam akan menjawab wahidatan. Begitu juga seorang anak perempuan. Hadis ni hadis riwayat Ahmad dalam musnad dia, juga diriwayatkan oleh Al-Haythami dalam Majmu'ah Zawaid, juga riwayat Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya. Nampak tak? Rupanya hadis kelima ni memberikan jawapan, sebab mungkin ada yang akan bertanya, kalau seorang je macam mana? Sahabat kata, kalau mereka tanya seorang pun tentu Nabi akan jawab, seorang pun dapat. Anak perempuan yang jika dijaga betul-betul, kita ambil 3 perkara tadi itulah. 3 perkara tadi ni maklumat tambahan. Apa dia? Yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna. Maksud dia apa? Maksud dia diberikan tempat tinggal, diberikan kasih sayang, memberikan keperluan untuk dia, pakaian dia, persekolahan dia, pendidikan dia, semua tu, maka dia pasti akan dapat masuk syurga. Selama ni mungkin ada orang nampak menyusahkan je anak perempuan ni, keras kepala macam-macam kadang-kadang. Tapi ibu dan bapa semua kasih pada anak. Tapi bersabarlah dengan kerana anak-anak perempuan ini khususnya, kerana Allah nak bagi tahu berita gembira akan masuk ke dalam syurga. Maknanya kalau seorang pun boleh masuk syurga, apatah lagi kalau 2 orang, apatah lagi kalau 3 orang, apatah lagi kalaulah yang berikutnya. Jadi itulah hadis yang kita nak kongsikan pada pagi ini tentang amal nombor 24. Okey. Dalam buku ada hadis nombor 6, ada hadis nombor 3. Okey, ada hadis nombor 6, ada hadis nombor 3. Okey. Hadis nombor 6 dengan hadis nombor 3, dia ada maklumat tambahan. Maklumat tambahan tu cantik kan? Yang ni patutnya saya bawa tapi saya tak sempat nak masukkan dalam nota ni. Hadis nombor 6 dan nombor 3, tuan-tuan tambah. Anak perempuan yang dijaga tu bukan semestinya anak dia. Tapi dalam hadis sebut adalah anak saudara dia. Maksudnya kalau kita jaga anak kakak kita yang perempuan tu, dia jaga anak abang kita ke, walaupun dia masih hidup pun boleh juga. Mungkin sebab dia ada, maksudnya mungkin pada dia minta jadikan dia sebagai anak anak angkat kan. Dia beli daripada kecil sampai dia balik, boleh. Walaupun bapaknya, maknya masih ada, dia termasuk dalam hadis tu. Sebab hadis yang ke-6, ke-7 tu dia sebut macam tu. Nabi kata macam ni. Saya bacalah hadis dia sampai ada buku, tengok muka surat 69. Jumpa hadis yang ke-6 dan ke-7. Lepas tu perlu sangat buku. Tengok Nabi kata apa. Saya baca dia punya terjemahan hadis ya. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, sesiapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan atau 3 orang perempuan yang bersaudara. 3 perempuan yang anak perempuan, 3 orang perempuan bersaudara, dia bertakwa kepada Allah dan menguruskan keperluan mereka, maka dia akan bersamaku di dalam syurga seperti ini. Maknanya Nabi tunjukkan jari telunjuk dia dengan jari apa? Dengan jari tengah dia. Itu adalah amalan nombor 24. Okey, kita pergi kepada amalan nombor
25. Kalau kita tak dapat berpeluang, mungkin kata orang, alamak baru tahu hari ni kelebihan anak perempuan semua dah besar-besar dah kan. Kan? Kalau tahu dulu, dah sungguh-sungguh dah betul-betul jaga kan. Tak apa. Kita ada peluang lagi yang lain. Mungkin ada orang dia tak ada anak perempuan, dia ada anak lelaki saja. Tak apa. Ada banyak lagi jalan nak ke syurga. Macam mana? Kita pergi kepada amalan nombor 25, mempunyai akhlak yang mulia. Bawa masuk syurga ke? Iya. Allah beri juga masuk ke dalam syurga. Dia ada apa? Dia ada husnul khuluq. Dia mempunyai akhlak yang mulia. Rupa-rupanya jaga akhlak, jaga peribadi, jaga tingkah laku pun boleh bawa masuk ke dalam syurga. Nak tahu dalil dia? Jom kita baca dalam dalam nota di dalam buku dalam buku ada 2 hadis yang dinukilkan oleh penulis kitab ni. Tapi saya bawa hadis yang kedua. Saya bawa hadis yang kedua, tapi kalau tuan-tuan baca hadis pertama ni, saya baca dulu hadis pertama lah, tapi saya tak bawa dalam nota. Tapi kita, kalau siapa ada buku, tengok muka surat nombor 70. Sebab tu penting sangat buku. Sebab, yalah, untuk masukkan semua hadis, nak kena taip hadis lagi tu, kadang-kadang saya perlukan waktu, jadi saya nak cepat, kadang-kadang saya terpaksa ringkaskan. Mana hadis yang perlu saya masukkan. Jadi saya minta maaf lah kekurangan dari sudut maklumat di dalam nota. Okey, lepas tu perlu juga merujuk kepada buku. Okey, kalau tengok dalam buku muka surat 70, hadis pertama ni macam ni. Hadis pertama ni Abu Hurairah dia kata. Okey, siapa tak ada buku tuan-tuan tolong salin maklumat ni. Okey, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata Rasulullah pernah suatu hari tu dia ditanya tau. Rasulullah ditanya soalan. Tanya soalan apa? Dia tanya tentang an aksari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi ditanya tentang soalan amal apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam syurga. Abu Hurairah kata satu hari Nabi ditanya, su'ila Rasulullah SAW, Nabi ditanya tentang soalan amal yang paling banyak yang bawa orang masuk dalam syurga. Lalu Nabi SAW menjawablah. Nabi jawab apa? Nabi kata taqwallahi, orang yang bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluqi, dan orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Itu hadis dia. Kalau kita baca pada hadis yang kedua, hadis kedua tengok dalam depan nota di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Hadis kedua datangnya daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah ni dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, hadis nombor 2 ni tuan-tuan ya. Hadis nombor 2 ni nanti kita akan gunakan semula hadis nombor 2 pada amal nombor 25 ni untuk amal nombor 27 dengan amal nombor 26 dan 27. Tapi kita baca dulu amal nombor 25, akhlak yang mulia. Tengok hadis tu Nabi kata apa? Nabi kata ana za'imun. Nabi kata aku menjamin bi baitin fi rabadil jannah. Nabi kata aku jamin, kata Nabi, dengan istana yang ada di sekitar syurga. Untuk siapa? Nabi kata aku akan jamin dia akan dapat istana di dalam syurga itu untuk siapa? Pertama ni, hadis ni dia ada 3 amal sebenarnya sekali. Nabi sebut hadis ni walaupun satu, tapi dia ada 3 amal. Dia ada 3 amalan sebenarnya. Tapi kita nak ambil satu amalan daripada 3 amal itu. Nabi kata pertama, saya sebut teruslah. Nanti kita terus skip amal yang ada dalam hadis ni. Pertama kata Nabi adalah bagi siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Nabi kata yang pertama, Nabi kata orang yang meninggalkan perdebatan, perbalahan
Meskipun jika dia berdebat, jika dia berbalah, dia memang benar. Itu yang pertama. Maknanya Nabi nak kata, aku jamin syurga bagi siapa-siapa yang dia tak nak bergaduh-gaduh ni. Dia tak nak berbalah-balah dengan kalau dia ada ruang untuk dia dengan dia berdebat, kata Nabi, untuk saling berbalas-balas percakapan. Kalau dia, sekalipun di pihak yang benar, tapi dia tak naklah gaduh-gaduh, tak nak berbalah, dia tinggalkan perbuatan tu. Nabi kata, aku jamin dia dapat istana dalam syurga. Itu yang pertama, orang pertama. Yang kedua, Nabi kata, wa bi baitin fil wasatil jannah. Nabi kata, begitu juga aku jamin dia dapat istana di tengah syurga. Bagi siapa? Yang kedua ni kata Nabi, bagi siapa? Liman tarakal kadhiba. Bagi orang yang meninggalkan perbuatan berbohong. Ni orang yang bercakap benar. Dia bercakap benar, dia jujur. Orang yang macam ni, Nabi jamin dia dapat satu istana dalam syurga, satu rumah, satu istana dalam syurga, di tengah-tengah syurga tu. Okey. Lepas tu yang ketiga, Nabi kata siapa? Nabi kata, aku juga menjamin, Nabi kata, dia akan dapat istana di puncak syurga itu. Bagi siapa kata Nabi? Nabi kata, wa bi baitin, tak, yang saya terlupa nak baca hadis hujung dia. Okey. Yang kedua, Nabi kata, aku jamin dia dapat istana dalam syurga, di tengah syurga itu dapat istana. Siapa dia? Orang yang meninggalkan perbuatan berbohong meskipun dia di dalam bergurau. Wa in kana mazihan. Kan ramai orang berlawak, dia buat lawak tapi dia buat lawak yang ditipu. Ditipu-tipu buat lawak, ada dekat cerita supaya orang gelak ketawa. Yang itu memang pertama memang berdosa lah. Yang ni Nabi nak kata, ada orang dia bercakap benar. Sekalipun dalam dia berlawak, dia telah bercakap benar. Nabi kata, apatah lagi kalau bukan dalam lawak lah. Kan? Maksudnya Nabi kata, walaupun dalam berlawak, dalam pun dia berjenaka, dia tetap bercakap benar. Maka kata Nabi, aku jamin untuknya syurga di tengah syurga. Lepas tu ketiga kata Nabi, wa bi baitin fil a'lal jannah, dan dijamin untuknya sebuah istana di puncak syurga, liman hassana khuluqah. Inilah dalil dia. Bagi sesiapa yang memperindahkan, memperelokkan khuluqahu, akhlaknya. Apa dia? Akhlaknya. Dalam nota tu saya telah boldkan. Tuan-tuan boleh gariskanlah hadis yang gunakan ni. Ni. Bagi orang yang memperindahkan siapa? Memperindahkan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Rupa-rupanya orang yang menjaga budi bahasa dia, akhlak dia, semua-semua tu Allah Ta'ala jaminkan, Nabi jamin untuk dia dapat syurga. Untuk dia dapat masuk ke dalam syurga. Berada di mana? Berada di puncak syurga. Dia dapat satu tempat tinggal di puncak syurga bagi orang yang memperindahkan akhlaknya. Okey. Sebelum kita pergi kepada amal 26 dan 27, saya nak terangkan tuan-tuan contoh-contoh akhlak yang mulia. Sebab mungkin akan bertanya, macam mana akhlak tu dipanggil akhlak yang mulia? Okey. Tak ada dalam nota dan tak ada juga di dalam buku. Saya nak sebutkan contoh-contoh akhlak tadi. Jadi tuan-tuan kena salin, tuan-tuan kena catat. Tuan-tuan dan perempuan ya, ini maklumat tambahan berkaitan dengan akhlak yang mulia. Okey. Siapa yang ada akhlak yang mulia, kekalkan. Okey. Kenapa? Okey. Hadis ni sebut pasal syurga kan? Okey. Dia sebenarnya ada hadis lain. Hadis yang kelebihan orang yang ada akhlak yang mulia. Nanti saya akan sebut contoh akhlak yang mulia. Okey. Orang yang ada akhlak yang mulia ni, dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi pernah sebut, kita kena tulis hadis, salin hadis ni. Ambil dia punya makna pun tak apa. Hadis ni, Nabi kata,
Nabi sebut dalam sabdanya Nabi SAW, ma min syai'in yudha'u fil mizani asqalu min husnil khuluqi. Nabi kata, tidak ada sesuatu apapun yang paling memberatkan timbangan. Nabi nak kata tidak ada sesuatu pun yang paling, maknanya yang boleh memberatkan timbangan, kata Nabi, min husnil khuluqi, melainkan daripada akhlak yang baik. Maknanya hadis riwayat Tirmizi ni Nabi kata kalau orang ada akhlak yang baik tadi ni adalah amal yang paling sesuai yang boleh memberatkan timbangan amal baik kita. Lepas tu Nabi kata lagi. Nabi kata wa inna sahibal husnil khuluqi. Nabi kata orang yang berakhlak baik, kata Nabi, la yablughu bihi darajata sahibis saumi was salati. Dia akan dapat mencapai darjat orang yang rajin berpuasa dan orang yang rajin bersolat. Maksud dia, orang yang ada akhlak yang baik ni, dia boleh kejar pahala, dia boleh kejar amalan orang yang kuat solat dengan orang yang kuat berpuasa, dengan amal, dengan apa? Dengan akhlak dia yang baik tadi. Okey, ada dua lah. Akhlak yang baik boleh memberatkan timbangan amal baik kita, dan yang kedua dia boleh menyayangi, dia boleh setanding dengan orang yang kuat berpuasa dengan orang kuat bersolat. Bayangkan kalau dia juga rajin solat, dia juga rajin berpuasa. Macam mana ganjarannya? Sudah tentu lebih baik kan? Okey. Apa itu akhlak yang baik? Okey, apa contoh akhlak yang baik? Okey. Saya nukilkan kata-kata para ulama yang terdahulu, macam sahabat, para tabi'in ya. Okey, mereka bagi contoh apa tu akhlak yang baik. Okey. Tuan-tuan kena catat. Hasan al-Basri, seorang tabi'in, Hasan al-Basri, beliau kata akhlak yang baik itu apa? Dia kata husnul khuluqu, dia kata akhlak yang baik itu dia kata adalah al-karamu, adalah bersifat pemurah, dia kata. Wal bizlatu, dia sanggup juga berkorban. Apa lagi? Walihtimalu, dan dia juga seorang yang tabah. Itu contoh akhlak yang baik. Akhlak yang baik dia bukan hanya bermakna yang zahir, tetapi juga yang dalam pun dia panggil akhlak yang baik. Dalaman kita, rohani kita. Pemurah termasuk akhlak yang baik, kata Al-Basri. Sanggup berkorban untuk orang lain pun akhlak yang baik. Lepas tu kita bersusah-susah untuk orang, kita tak rugi apa tahu sebenarnya. Tak rugi pun. Kita tak rugi. Kan? Kadang-kadang orang ni senang je. Kadang-kadang orang ramai tanya. Kan? Biarlah pelajar-pelajar tu susah Ustaz. Tak payahlah Ustaz. Kadang orang kesian tengok Ustaz kan. Orang kata, duk buat nota lah, duk buat apalah, example lah, contoh kan. Tapi kalau kita belajar, sebenarnya berkorban. Nak korban waktu, korban masa, sebenarnya kita ni termasuk akhlak yang baik dan kita dapat kelebihan dia. Moga-moga nanti pahala kita setanding pahala orang yang kuat solat, orang yang kuat berpuasa. Moga-moga nanti di hari akhirat timbangan amal menjadi ringan, amal menjadi berat. Okey. Dah tulis tadi, okey, kita tengok pula, kita catat pula maklumat daripada Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi pula kata, apa makna husnul khuluq, akhlak yang baik? Dia kata al-bizlatu, sama macam asal Basri, maksudnya al-bizlatu, dia sanggup berkorban, sanggup berusaha payah untuk orang. Wal-'atiyatu, dan dia suka memberi. Wal bisyrul hasanu, dia bermanis muka. Selalu muka ketat aja kan. Orang tengok pun macam risau nak kawan dengan orang tu, ketat je mukanya kan.
Dia suka berbuat yang manis pada orang, itu pun dia panggil akhlak yang baik, menyenangkan orang lain. Kan? Okey, itu kata Sya'bi. Kalau kata Ibnul Mubarak, Ibnul Mubarak pula kata, apa makna akhlak yang baik? Beliau kata akhlak yang baik ini adalah huwal bistul wajhi, dia bermanis muka. Okey. Wal badlul ma'rufi, dia suka menyumbang perkara-perkara yang baik. Nyumbang. Boleh juga nyumbang perkara baik dari sudut informasi, maklumat, dari sudut apa? Penyumbang. Menyumbang perkara-perkara yang baik. Wal kafful adha, menghalang perkara yang boleh menyakiti orang lain pun termasuk dalam akhlak yang baik. Tak menyakiti orang lain pun termasuk dalam akhlak yang baik. Okey. Imam Ahmad pula cakap apa? Ni kata-kata ulama yang soleh-soleh. Mereka kata, Imam Ahmad kata, akhlak yang baik ni apa? Dia kata, akhlak yang baik ini adalah, dia kata, alla taghdaba. Ialah kamu tidak marah. Wala tahtadda. Engkau tidak bercakap kasar. Dia kata. Lepas tu dia cakap lagi. Dia kata akhlak yang baik ni apa? Dia kata antahtamila ma yakunu minan nasi. Dia kata tanda akhlak itu baik ialah kamu tabah menanggung keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Maknanya sabar disebabkan gangguan orang lain. Sabar di atas orang lain yang menyakiti kita pun dia panggil akhlak yang baik. Itu di antara contoh-contoh yang dapat saya kongsikan. Maklumat-maklumat contoh-contoh tadi tu sebenarnya saya ambil dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikarang oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Okey, selesai dah. Amal nombor berapa? Amal nombor 25. Kita nak pergi kepada amal nombor 26. Amal nombor 26 ni kita tak perlulah ulas-ulas panjang lebar. Sebab amal 26 ni hadis dia sama sahaja macam hadis yang kita bincang tadi pada bab nombor amal nombor 20 apa? 25 tadi. So kita tak perlu nak ulas panjang lebar lah tentang berdebat ni. Sebab apa? Sebab apabila kita berdebat ni kadang-kadang membawa kepada pergaduhan, betul tak? Kadang-kadang bawa kepada bermasam muka dan sebagainya. Tapi ada ruang kena juga berdebat kalau dia perlu. Tapi kalau macam kita kata kalau aku tak berbalah, tak berdebat pun tak apalah, kan? Dia sebab pasal dia malah nak bergaduh, dia tak nak nanti berlaku supas ranah ke apa ke, terputus hubungan ke, walaupun dia benar, walaupun dia di pihak yang benar, dia tinggalkan. Ini pun termasuk amalan yang Allah janjikan syurga. Itu amal nombor 26. Amal nombor 27, amal nombor 27 ni dia ada dua dalil, dia ada dua hadis. Hadis pertama kita ambil baliklah hadis yang kita belajar tadi amal nombor 25 tadi tu yang orang yang bercakap benar sekalipun dalam dia bergurau. Ambil hadis tu. Hadis tu dia boleh guna untuk amal nombor 25, 26 dan 27. 27. Okey, cuma amal 27 ni dia ada satu lagi hadis yang dinukilkan oleh penulis kitab ini dalam buku muka surat nombor 72. Ini hadis dia. Hadis ini kata Nabi SAW, Nabi kata, Nabi SAW bersabda, Inna sidqa. Nabi kata sesungguhnya orang yang jujur itu yahdi ilal birri, membawa kepada kebaikan. Membawa kepada apa? Kepada kebaikan atau kebajikan. Lepas tu pula, wa innal birra yahdi ilal jannah. Maka bercakap jujur itu bawa kepada kebaikan. Kebaikan itu pula akan bawa orang itu ke dalam syurga. Lepas tu, wa innar rajula la yasduqu hatta yakunu siddiqan. Dan orang yang selalu berbuat jujur ini, dia akan menjadi orang yang siddiq. Dia dikenali dengan orang yang bercakap, orang yang benar. Lepas tu Nabi kata, sedangkan kalau berbohong itu akan bawa kepada perkara yang jahat.
perkara yang jahat tu pula akan bawa orang itu kepada neraka. Lepas tu pula dia akan dikenali, digelar sebagai seorang yang kadzaban, adalah orang yang berdusta. Kita memang sedia maklum. Orang bercakap benar ni, dia akan beri banyak kebaikan. Dan disebabkan kebaikan yang dapat itulah akan bawa orang itu ke syurga. Tapi kalau kita berdusta, dia bawa kepada keburukan dan keburukan itu akan membawa kepada neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Cuma tuan-tuan kena take note, tuan-tuan kena take note, tidak semua perkara kita semua tidak boleh berdusta. Maksudnya macam ni. Kalau kita mendalami lagi, ada ruang-ruang kita boleh berdusta. Ada ruang-ruang kita dibenarkan untuk berdusta. Kalau nak tahu maklumat perkara apa kita boleh berdusta, ada disebutkan oleh Al-Imamu An-Nawawi, ada disenaraikan dalam perkara apa kita boleh berdusta, tak termasuk yang dilarang, ada beberapa ruang. Nak tahu maklumat itu, hadis-hadis berkenaan, tuan-tuan kena rujuk dalam kitab Riyadhus Shalihin. Cari tajuk larangan berdusta. Okey, ataupun dalam Al-Azkar, wallahu ta'alam. Tapi dalam Riyadhus Shalihin tu ada. Contohnya apa? Contohnya, kalau macam kita nak mendamaikan antara dua orang yang bergaduh. Kita jadi orang tengah lah. Okey, A bergaduh dengan B. Jadi untuk kita meleraikan pergaduhan antara A dengan B, kita bolehlah menggunakan dusta dekat situ. Contoh A kata, engkau ada dengar cakap apa-apa tak? Engkau ada dengar tak B tu cakap apa pasal aku? Jadi kita yang ditanya tu kita kata, tak ada pun. Ya ada baik-baik je. Kita dusta kat situ. Sebenarnya ada si B tu cerita dekat kita pasal si A. Tapi untuk mendamaikan, kita kata tak ada pun. You dengar dia cakap baik je kat engkau. Contoh, padahal kita dengar si B tu burukkan si A. Betul juga dengan si B. Faham tak? Kenapa? Untuk mendamaikan. Itu ada satu contoh yang dibenarkan untuk berdusta. Dusta sunat tak ada. Dusta wajib ada. Kena baca dalam Riyadhus Shalihin. Cuma kita ambil dekat sini, secara umumnya memang tidak dibenarkan untuk berdusta. Kerana dusta itu akan bawa banyak kesan yang buruk. Kesan buruk kejahatan itu akan bawa kepada neraka. Okey, habis tentang hadis ini. Kita pergi kepada amal nombor 28. Amal nombor 28 adalah amal kita menjaga lidah dan kita menjaga kemaluan kita. Menjaga lidah dan menjaga kemaluan. Menjaga lidah ni maknanya jangan gunakan lidah ini untuk melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Menjaga kemaluan ini maksud dia kita hanya menggunakan kemaluan ini, maksudnya pada tempat-tempat yang dibenarkan, yang dihalalkan oleh Allah. Maksudnya tidak berzina lah. Tidak berzinar dan sebagainya. Okey, dapat Allah bagi ganjaran banyak pada kita. Okey, dalam buku ni, penulis ini dia mengemukakan 2 hadis Nabi. Ada 2 hadis. Okey, cuma saya bawa satu hadis saja. Satu hadis saja. Okey, rujuk muka surat nombor 72, siapa yang ada buku, hadis dia datangnya daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sahlun bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, "Mayyadhamali", sesiapa yang dapat menjamin untukku. Menjamin untukku tu mana? Apa maksud menjamin untukku? Menjamin untukku tu maksudnya adalah dia tak buat benda-benda yang dilarang pada 2 perkara ni. Apa dia? Ma bainal lahyaihi. Apa yang ada di antara kedua rahangnya.
Apa dia? Jawapannya adalah lidah. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara kedua kakinya. Antara kaki kanan dengan kaki kiri ada apa? Dimasukkannya adalah kemaluannya lah. Aldamallahu jannah. Maka aku menjamin untuknya syurga. Maksud dia, siapa yang dia boleh gunakan lidah dia, dia jaga lidahnya daripada melakukan dosa, tidak menyakiti manusia dengan lidahnya, tidak membuka aib orang, tidak memfitnah orang, tidak mencari-cari salah orang, tidak sekian dengan lidah dia tadi kan. Maka Allah jamin, Nabi jamin untuknya syurga. Macam tu juga kemaluan dia. Okey, dia menjaga kemaluan dia daripada melakukan perbuatan zina. Baik, kita terus kepada amal yang ke-29. Okey. Amal nombor 29 adalah amal merendam emosi dan menahan marah. Maknanya amal nombor 29 ni dia berkaitan dengan menahan marah. Okey. Bab ini, perkara 29 ni sebenarnya, siapa yang mengikuti kelas pada hari Jumaat, kita dah baca hadis-hadis tentang bab marah. Bab marah ni nanti rujuk balik dalam kuliah hadis Riyadhus Salihin. Tapi tak apa, siapa-siapa yang ada nota, rujuk balik di dalam nota kerana ada maklumat dalam nota yang kita akan baca sekejap lagi. Okey, tuan-tuan tengok di hadapan skrin tuan-tuan dan puan-puan, dalam nota ni saya ada bawa 2 hadis Nabi. 2 hadis Nabi ni sebenarnya siapa yang dah belajar Riyadhus Salihin dalam bab sabar tu ada maklumat 2 hadis ni. Siapa yang ada buku, dia tengok muka surat nombor 74. Okey. Hadis pertama daripada Abu Darda. Nabi SAW bersabda, kata Abu Darda, Nabi bersabda kepada Abu Darda kata, ada seorang lelaki, dia datang jumpa Nabi, dia nak minta Nabi buat sesuatu. Dia minta Nabi buat apa? Dia kata dullani ala amali yudkhilunil jannah. Dia kata, tunjukkanlah dekat aku satu amal yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga. Dia jumpa Nabi, dia tanya, boleh tak tunjukkan kepada aku, ya Rasulullah, amal apa yang aku buat boleh masuk dalam syurga? Lalu Nabi jawab apa? La taghdab. Nabi kata, jangan engkau marah. Walakal jannah, nescaya engkau akan mendapat syurga. Dalam riwayat lain, lelaki tu minta Nabi bagi nasihat. Dalam hadis ini, dia minta Nabi tunjukkan amal yang boleh bawa dia masuk ke dalam syurga. Dalam riwayat lain sebenarnya, lelaki ni sebenarnya dia tanya lagi. Apa lagi? Nabi jawab benda yang sama, jangan marah. Apa lagi? Nabi kata, jangan marah. Okey, itu hadis pertama. Hadis yang kedua adalah hadis daripada Muaz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu yang Nabi SAW bersabda. Nabi kata, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menahan marah dia sedangkan dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, maka pada hari kiamat nanti Allah akan panggil dia di depan-depan sekalian manusia sehingga Allah perintahkan dia untuk memilih mana saja bidadari yang dia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. 2 hadis ini sebenarnya sesiapa yang ikut kelas kuliah hadis setiap hari Jumaat, Riyadhus Salihin, kita dah lalui dah hadis ini. Dalam Riyadhus Salihin dalam bab sabar. Okey, saya ingatkan tuan-tuan, okey, siapa yang tak ikut kelas tersebut Riyadhus Salihin, saya nak kena take note ya, kena ambil nota, perhatian.
Untuk apa? Begini. Tidak semua ruang kita tak boleh marah. Jangan kita gunakan hadis ini untuk tidak marah dalam semua keadaan. Tidak. Siapa yang mengikuti kelas Riyadhus Salihin, ataupun kalau tuan-tuan ada dalam Telegram, dalam grup Telegram yang kami sediakan tu, nanti tuan-tuan ambil nota tajuk tentang marah. So sebenarnya ada ruang, ada tempat kita wajib kena marah. Dia tak bertentangan dengan hadis ni. Hadis ni walaupun Nabi kata dia boleh menahan marah sedangkan dia mampu marah. Jangan guna hadis ni untuk kita kata, untuk kita mengatakan langsung tak boleh marah. Tak. Ada ruang yang dibenarkan untuk marah. Bahkan Islam menggalakkan untuk marah. Sebab tu belajar ni jangan kita baca hadis je, lepas tu kita guna secara mutlak. Tak. Ada ruang dibenarkan untuk marah. Rujuk balik nota, tajuk marah kerana Allah. Ada saya nukilkan 4 hadis dalam nota yang diedarkan dalam Telegram. Cari. Contohnya, saya ambil satu contoh yang Nabi marah ketika mana ada orang mengadu imam yang dia ikut dalam solat tu baca panjang sangat. Sampaikan diorang macam tak nak ikut imam tu. Mereka mengadu kepada Nabi, Nabi marah. Nabi marah dekat imam tu. Bukan Nabi marah secara direct, Nabi cakap umum. Nabi kata, jangan sampai kamu menyebabkan orang-orang berpecah belah, orang melarikan diri. Nabi pesan, kalau dah jadi imam tu kata Nabi, kena tengok siapa kat belakang tu, ada orang tua, orang sakit dan sebagainya. Maknanya marah ni dibenarkan dalam beberapa ruang. Okey, cuma yang sebab kita tajuk kelebihan amal yang boleh masuk syurga, kita ambil hadis-hadis yang kata kalau kita boleh tahan marah, kita tahan. Yang dipanggil tahan marah tu dalam bab duniawi lah, dalam bab duniawi. Tapi dalam bab agama ada ruang kita boleh marah lah. Okey, yang tu kena rujuk balik nota yang telah diedarkan sebelum ini dalam Riyadhus As-Salihin. Baik, sebelum kita pergi kepada amal yang terakhir sekali, amal yang ke-30, saya nak kongsikan tuan-tuan tentang macam mana nak hilangkan marah. Siapa yang ada nota Riyadhus Salihin, dia rujuk balik nota yang pernah saya berikan. Sebab itu penting dapat nota, simpan, filekan. Nanti kalau kita jumpa balik, kita sebut, dah tahu dah nak cari nota tu di mana. Manfaatkan. Okey. Kalau tak ada, tak apa. Saya ulang semula. Tulis ya, tulis. Macam mana, apakah solusi kalau kita dah nak marah ni? So, macam mana kita nak buat? Okey. Solusi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana untuk kita berhenti jadi marah. Ataupun kita nak marah ni, kita boleh berhenti jadi marah. Macam mana? Pertama, okey, tuan-tuan tulis. Pertama, kita kena minta perlindungan kepada Allah daripada godaan syaitan. Maksudnya kita bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni kita nak marah ni, dah tahu satu benda ni. Tak apa, tunggu dia balik. Aku nak marah ni kan. Kan kita macam nak tunggu je kan, kita nak lepaskan kemarahan tadi, tapi kita belajar hadis ni kan. Sabar kita. Jadi caranya macam mana? Kita minta perlindungan kepada Allah. Baca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, dia semua ni ada hadis tau. Semua ni ada hadis. Hadis yang kata memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan derajam tu hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Okey. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah cepat-cepatlah pergi mengambil wudu. Ambil air, ambil wudu. Nak kata air semayang tak tepat sebab kita bukan nak semayang. Wudu. Berwuduklah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang Nabi kata marah tu dari syaitan. Syaitan tu Allah cipta dari api. Satu-satu benda yang boleh padamkan api adalah air. Maka kata Nabi, jika kamu marah, hendaklah kamu segera mengambil wudu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita boleh mengambil jalan untuk mendiamkan diri. Diam. Kalau kita mula start cakap ni, mula. Diam.
mendiamkan diri. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi kata, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia diam. Sebab diam ni dia membantu juga untuk tidak marah. Okey. Kalau nak marah juga, wuduk pun ambil tak boleh. Nak diam pun tak boleh kan. Nak marah juga. Okey. Dia kena tengok posisi dia. Kalau dia ketika itu dia berdiri, Nabi suruh dia duduk. Kalau duduk juga tak boleh, masih nak marah juga, Nabi suruh dia berbaring. Ini hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata, jika salah seorang di antara kamu sedang marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Maka marah itu akan hilang. Sekiranya marah pun ada lagi ketika duduk, maka Nabi SAW pesan buat apa? Nabi kata, falyattaji'. Nabi kata, hendaklah dia berbaring. Siapa yang ada nota tajuk fasal sabar, rujuk balik nota yang pernah diedarkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Itu pasal marah. Dan kita tamatkanlah pengisian kita pada pagi ini dengan amal yang terakhir sekali. Amal nombor 30. Amal dia apa? Jangan ada perasaan dengki. Jangan ada hasad. Jangan kita sakit mata tengok orang lain lebih dari kita. Jangan kita sakit hati jika kita dengar orang lain lebih pada kita. Okey, jangan. Kalau boleh kita buang perasaan tu. Kalau cemburu yang baik tu tak apa. Kalau cemburu macam kita kata, cemburunya aku tengok dia ni pandai baca Quran, macam mana dia pandai ya? Nak jadi macam dia tu tak apa. Yang tu tak apa. Tapi kalau yang hasad ni yang Islam tak bagi, hasad yang macam kita suka orang dapat nikmat tu hilang nikmat dia. Menyampah aku, asyik-asyik dia je. Macam mana aku nak jatuhkan dia? Yang itu yang tak boleh. Kalau boleh jangan ada perasaan macam tu. Jangan ada perasaan yang sakit hati nampak orang lebih, sakit hati nampak orang sekian-sekian. Jangan. Kalau boleh kita istighfar, minta jauhkan pada Allah. Sebab ada kelebihan dia. Kelebihan dia, ceritanya panjang. Cuma tuan-tuan boleh baca lah hadis tu. Okey. Saya ringkaskan cerita dia. Tuan-tuan boleh baca dekat situ, dekat buku, muka surat nombor 75 sampai muka surat nombor 79. Cerita dia, ada seorang lelaki. Lelaki ni, sebenarnya lelaki ni, sebelum dia muncul dekat depan-depan Nabi, dia satu hari Nabi bersama dengan para sahabat. Nabi cakap dekat para sahabat, sekejap lagi kan, kata Nabi, akan muncul seorang lelaki calon ahli syurga. Tiba-tiba muncul seorang lelaki daripada orang Ansar. Esoknya kan, Nabi cakap lagi. Nabi cakap sampai 3 kali. Hari esok Nabi kata, kejap lagi kau akan nampak siapa calon ahli syurga. Laki-laki yang sama muncul. Pada kali ketiga, hari ketiga Nabi cakap benda yang sama. Nanti kan, akan muncul seorang lelaki calon penghuni syurga. Faham tak? Okey. Tapi para sahabat tidak dijelaskan oleh Nabi kenapa dia jadi ahli syurga sampai Nabi sebut dia adalah calon ahli syurga. Maka dalam ramai-ramai sahabat tu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr al-As. Abdullah bin Amr ni dia nak pergi cari rahsia lelaki ni. Kenapa sampai 3 hari berturut-turut Nabi kata dia akan jadi jalur ahli syurga? Apa yang istimewanya lelaki ni? Maka Abdullah bin Amr ni dia mencari jalan. Macam mana nak cari rahsia lelaki ni buat apa yang special sangat ni? Maka Abdullah bin Amr al-As ni dia buatlah dia carilah jalan macam mana nak bermalam dekat rumah lelaki tu. Dia buat trik lah. Macam mana dia nak tengok amal lelaki ni kan. Dia solat malam ke dia apa. Maka lelaki tu pun izinkan dia bermalam dekat rumah dia sebagai tetamu. Amr bin As ni pun dia pun
dapatlah duduk rumah orang tu. Jadi pada setiap malam, kan, malam pertama Abdullah bin Amr dia tengok, tak ada pun lelaki ni solat malam. Malam kedua macam tu juga. Malam ketiga pun macam tu juga. Dia tak nampak lelaki tu macam qiyamulai malam ke, tak ada pun. Abdullah bin Amr kata apa? Dia kata cuma apabila aku tengok dia tidur, dia zikir pada Allah. Dia zikir lah, dia cuma zikir. Lepas tu dia tak bangun pun solat malam. Tapi dia bangun, dia solat subuh. Lepas tu dia wuduk. Kan? Maknanya Abdullah bin Amr dia macam tengok, tak ada amal special pun dia buat. Kenapa dia jadi calon ahli syurga? Okey. Lepas tu, lepas 3 malam tu, Abdullah bin Amr ni macam dia kata, macam tak ada apa-apa pun dia. Kan? Seperti mana Abdullah bin Amr dah sampai macam, dia ni tak ada buat istimewa apa pun. Okey. Lepas tu, dia ceritalah. Dia cerita sebenar kepada lelaki tu. Kenapa dia bermalam kat rumah Abdullah bin Amr tu. Dia ceritalah. Sebenarnya aku duduk kat rumah kau ni sebenarnya aku nak tengok kau buat amal apa yang special sangat. Sampai kau Nabi kata jadi calon ahli syurga. Dia kata. Dia cerita baliklah. Seperti mana Nabi pernah cerita hari pertama, kedua, ketiga akan muncul di syurga. Lepas tu Abdullah bin Amr pun dia cerita lagi. Tapi kan, aku dah kat rumah kau ni, dia kata, aku tak nampak pun satu amal yang istimewa kau buat. Salat malam pun kau tak buat, tak ada pun, aku tak nampak pun. Tapi macam mana kau boleh dapat darjat jadi ahli syurga? Dia kata, betul tak? Maka lelaki tu kata apa? Aku tak buat apa-apa pun. Yang kau tengok aku buat tu je lah aku buat, dia kata. Aku sembahyang subuh, aku tidur, aku zikir, aku sembahyang subuh, aku ambil uduk. Tu je kau nampak aku dekat rumah, kat situ, itu je lah aku buat. Lantas Abdullah bin Amr ni pun buat apa? Dia pergilah. Maksudnya dia keluar dari rumah lelaki tu pasal dia kata dia macam terfikir-fikir, macam dia kata, oh itu je ke? Dia pun keluarlah dari rumah lelaki tu. Waktu dia dah berjalan ke depan sikit, lelaki tu panggil dia. Lelaki tu panggil dia. Inilah jawapan dia. Lelaki tu panggil dia. Lelaki tu panggil. Abdullah, jap. Dia panggil. Dia nak bagi tahu lah sebenarnya dia buat apa. Tapi memang dia buat yang tu je. Cuma dia cakap macam ni. Dia kata, tidak ada selain yang kau lihat melainkan, dia kata, yang kau tengok aku buat apa, yang tu je lah. Kalau kau tak tengok aku bangun malam, aku memang tak bangun malam, dia kata. Dia kata, tapi dia kata apa? Melainkan dia kata, aku tidak meletakkan dalam diriku ada kedengkian terhadap seorang pun daripada orang Islam dan aku tidak merasa iri hati pun kepadanya atas kebaikan yang Allah beri kepadanya. Maknanya lelaki ni dia sedikit pun tidak ada perasaan iri hati kepada orang lain. Abdullah bin Amr pun berkata, dia pun cakap, hazihi hiyallati balagat bika wa hiyallati la nutiqu. Dia kata, inilah yang telah membawa engkau kepada darjat itu. Benda macam ni lah yang kami tak sanggup nak lakukan. Hadis riwayat Ahmad. Al-Munziri mengatakan hadis ini sanad dia sahih mengikut syarat Al-Bukhari dan riwayat Muslim. Faham tak? Maksudnya lelaki ni dia tak ada pun perasaan dengki ke orang. Kita ni kadang-kadang banyak juga perasaan dengki kadang-kadang kan. Dia pembulan dengki tu ada. Nampak aku tengok dia. Kalau kelas dia je, macam ni contoh kan. Kalau asyik dia. Kita ada benda macam tu. Kan, aku belajar lama-lama pun tak ada pun sekian-sekian. Dia macam-macam lah timbul kan. Aku kerja rajin-rajin, buat KPI dah penuh, tak dapat juga jawatan tu kan. Orang lain dapat pujian. Kadang-kadang kita banyak perasaan macam tu kan. Jadi benda tu memang kadang-kadang muncul dekat kita kan. Jadi apa kita kena buat? Cepat-cepat kita istighfar, mohon ampun pada Allah. Jadi rupanya lelaki ni tu dah kelebihan istimewa dia. Maka apa dia? Selesailah. Amal 31, nanti kita sambung minggu depan. Habislah nota yang saya beri sampai amal nombor 30. Semoga kita semua bersih daripada ada perasaan hasad kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Dah dekat pukul 12. Saya buka soalan.
Kalau ada yang berkaitan dengan tajuk ni, saya tengok dekat chat jap. Ada satu soalan. Ustaz, bagaimana dengan anak angkat perempuan dibela dari bayi? Iyalah, moga-moga dapatlah fadilat dekat situ. Moga-moga Allah beri fadilat dekat situ. Sebab hadis tadi dia sebut anak saudara, anak kepada adik-beradik pun dapat. Termasuklah kepada anak angkat perempuan yang dibela ketika bayi. Moga-moga dia termasuk sekali. Moga-moga dalam amalan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, siapa nak buku, nanti tolong PM saya dengan kadar segera. Sebab stok masih ada, nak dapat stok semula akan makan masa yang lama. Okay, nanti boleh PM saya, tahukan nombor telefon saya. Kita akan postkan dengan kadar yang segera. Moga-moga sampai di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, ada soalan secara verbal? Okey, ada soalan tanya. Puan Zarina tanya, Ustaz, bagaimana cara terbaik untuk menerangkan kewajipan salat untuk anak perempuan yang sudah baligh? Anak perempuan baru berumur 9 tahun. Ya, betul. Anak perempuan sekarang memang cepat baligh. Jadi, cara dia macam mana? Cara dia macam mana nak terangkan? Bagaimana cara terbaik untuk menerangkan kewajipan solat? Wallahu ta'ala a'lam. Saya pun tidak pandai, tidak mahir dalam bidang psikologi. Tapi benda yang kita amalkan, yang saya amalkan pada anak-anak ni sebenarnya kita sudah dituntut untuk menyuruh anak salat sebenarnya bermula umur 7 tahun sebenarnya ya. Umur 7 tahun pun kita sudah disuruh untuk melatih anak tu solat. Apatah lagi kalau anak sudah baligh. Jadi kita kena nyatakan bahawa solat ni falsafahnya apa. Macam maksudnya kita kena nyatakan, pertama dia faham lah tu wajib, dia belajar wajib solat. Tapi kita kena terangkan dari sudut pemahaman dia tentang solat ni sebagai tanda apa. Mungkin kita kata solat ni sebagai tanda kita nak bersyukur di atas nikmat Allah bagi kita kesihatan. Solat ni adalah ruang untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Macam tu. Itu dari sudut dari sudut perkara-perkara yang boleh bagi dia, yang boleh menggalakkan dia untuk dia solat. Jadi mungkin kita boleh kata solat ni tanda berterima kasih pada Allah. Solat ni adalah tempat untuk kita bertemu dengan Allah, bercakap dengan Allah. Kalau kita ada handphone kan kita bermesej, kita berWhatsApp. Tapi kita dengan Allah Ta'ala ni, kita melalui solat. Kita boleh mengadu masalah pada Allah dalam solat dan sebagainya. Wallahu Ta'ala alam. Okey. Dia banyak soalan ni. Okey, Ustaz tadi berhadis bagi tahu kalau tahan marah boleh pilih mana-mana bidadari. Untuk perempuan macam mana ya? Okey, untuk perempuan saya wallahu ta'ala alam, tapi untuk perempuan sudah pasti ada habuan dia. Okey. Yang perempuan tu tak tahulah dia panggil bidadara ke apa, wallahu alam. Tapi perempuan yang menahan marah tadi tetap dia akan dapat sama. Cuma dalam hadis tidak diceritakan. Bentuknya bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak ada ilmu dalam bab tu. Allah tak bagi tahu, maka saya tak boleh nak menjawab dia. Banyak soalan ni. Sekejap ya. Ustaz, bagaimana jika dalam adik-beradik sendiri ada yang iri hati pada kita? Dan apa cara yang terbaik untuk kita jelaskan apa yang kita ada bagi dia faham yang kita adakan keperluan itu untuk keluarga. Adik sendiri hati, apa yang terbaik untuk kita jelaskan apa yang ada pada kita tu adalah kita buat untuk keluarga. So adik-adik mungkin maksud dia adik-adik kita nampak macam kita ni ada lebih lah pada mereka, sama ada pelajaran, sama ada pada apa,
sama ada pada harta dan sebagainya. Ya, benda ni memang kadang-kadang berlaku. Wallahu ta'ala alam, antara cara yang boleh kita buat, kita kena selalu ingatkan pada mereka semua bahawa apa yang Allah beri pada kita, kita dapat lebih ni sebenarnya bukanlah maksudnya Allah muliakan kita. Maksudnya dia lebih kepada pemahaman lah. Kita kata Kak Long dapat, Kak Long lebih gaji pada kau ni, rumah Kak Long besar pada rumah kau. Bukan bermakna Allah Ta'ala sayang dekat Kak Long, belum tentu. Engkau yang rumah kecil, pakai kenderaan yang biasa, mungkin tak bajet tinggi, mungkin kau lebih mulia. Maksudnya kena beri pemahaman kepada adik-beradik kita bahawa kita lebih ke, kita kurang ke, semua tu adalah ujian dari Allah. Sayangnya Allah bukan terletak pada lebih harta, bukan terletak pada pandai. Tak. Semua tu adalah ujian saja. Supaya adik tu dia nampak bahawa, sebab kalau pandangan dunia memanglah dia akan nampak macam kita lebih. Tapi kalau dia ada ilmu, sebenarnya lebih kurangnya dia tu sebenarnya lagi banyak kelebihan. Jadi kena terangkan dia pasal perkara-perkara itu. Kalau macam Kak Long ni ada banyak, Kak Long lebih sikit ni, lagi banyak tanggungjawab Kak Long. Kan Allah akan tanya nanti pahala. Kau yang sikit-sikit ni, kau dah lepas dia punya ni. Bawa hadis-hadis yang tentang dihisap di hari akhirat tentang harta semua-semua tu. Moga-moga dia akan nampak, oh rupanya dia sederhana je hidup dia. Kan sebenarnya bukan bermakna Allah Ta'ala tak suka pada dia. Tapi sebenarnya banyak kebaikan dekat dia. Sebab kena menerangkan bentuk begitulah. Moga-moga adik-beradik kita faham. Cuma kita sendiri pun kenalah tahu juga. Janganlah kita ni pula dah tahu adik-beradik kita perangai macam tu, kita pergi provoke pula dia orang. Provoke macam mana? Kadang-kadang kita tak sedar. Kita menunjuk-nunjuk kadang-kadang kan. Kalau dalam WhatsApp ke, dalam grup keluarga ke apa, kalau boleh kita jangan tayang-tayang apa kita ada. Memang kita diajar dalam Islam untuk menghebahkan nikmat kita dapat, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Tapi kita tak perasan waktu kita nak menyebut hebahkan tu akan menyebabkan adik-adik kita rasa macam kita dapat lebih. Kita kena sensitif juga. Kena tengok sensitivity dia. Kena pandai lah, kena pandai. Tak semua benda kita dapat, kadang kita kena cerita kat adik-beradik. Ada masa kita kena diamkan kerana ada maslahatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mengapa Nabi sebut anak perempuan? Sebab didik anak lelaki pada zaman ni juga lebih mencabar. Okey, masa konteks zaman dulu, anak perempuan ni kan sebenarnya memang sangat tak ada value added pun anak perempuan ni. Zaman dulu kan anak perempuan dibunuh, anak perempuan ni memang banyak. Maka sejak Nabi dilantik menjadi Rasul Allah hantar, maka Nabi mengangkat darjat orang perempuan. Lepas tu pula orang perempuan ni kan, dia terdedah kepada banyak kelemahan. Orang perempuan ni, dia tidak seperti orang lelaki. Orang perempuan ni dia banyak bahaya dia berbanding dengan orang lelaki. Kalau anak lelaki sekarang lebih mencabar daripada anak perempuan, moga-moga kita akan dapat kelebihan yang lain lah. Kita dapat pada kelebihan yang dia ada satu ayat Quran dalam surah At-Tahrim ayat nombor 66 tu, ayat yang Allah kata, bukan ayat nombor 66, surah nombor 66, surah At-Tahrim yang Allah kata ku anfusakum wa ahlikum nara. Moga-moga dia ingat apa yang kita buat tu, dia semua ada balasan dia. Semua ada balasan. Memanglah zaman sekarang mungkin anak lelaki tu lebih mencabar daripada anak perempuan. Cuma anak perempuan ni bahayanya itu, fitnahnya itu lebih banyak daripada anak lelaki. Jadi wallahu alam, tapi tidak akan dia macam ni. Kena faham begini, semua apa yang kita buat, Allah Maha Kaya. Allah lebih mengetahui apa ganjaran dia. Pasti ada untuk ibu dan bapa. Wallahu taala a'lam.
Okey, kita sambung nanti pada minggu depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.